Janganlah berbangga apa yang ada pada kita. Kalau Allah tidak beri, kita tidak punya apa-apa. Janganlah mengungkit jasa kita. Jasa kita di sisinya yang sebenarnya Allah punya. InsyaAllah Ustaz. Dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sinopsis bagi halaman ini, mari sama-sama kita perhatikan. Iaitu pada ayat yang ketiga, kita akan melihat kepada makanan-makanan yang diharamkan. Ada 10 perkara yang di-highlightkan, yang diberi penekanan dalam ayat yang ketiga ini. Disempurnakan agama Islam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan keadaan darurat. Ya, kalau darurat boleh makan apa? Itu ayat yang ketiga. Dan pada ayat 4 hingga 5, makanan yang dihalalkan oleh Allah dan kebenaran untuk menikahi wanita dari kalangan Ahlul Kitab. Jadi ini adalah panduan-panduan yang turun kepada Nabi Muhammad, kepada orang Islam selepas mereka itu sudah berada, ya, apabila mereka sudah pun mendapat wahyu, antara wahyu terakhir daripada surah Al-Maidah. Jadi Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم
الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, daripada ayat yang ketiga, apa yang boleh kita belajar, boleh kita laksanakan bersama, jangan takut kepada manusia tetapi takut kepada Allah sebagai identiti kita. Salah satu identiti kita, cari makanan yang halal, cari makanan yang disampaikan ya dalam ayat ketiga surah Al-Maidah ini. Di mana jua? Malaysia kita senang, tapi mungkin di luar negara masih lagi kena jaga. Yang kedua, sentiasa menjaga status makanan yang dimakan kerana agar ia membina takwa dalam diri kita, ya, membina takwa dan menyebabkan kita diterima oleh Allah, tidak dihisap ataupun dihukum oleh Allah. Yang ketiga, berusaha mendapatkan makanan yang halal, baik dan bernutrisi ya sebagai tuntutan agama, dan ini dijadikan sebagai perjuangan. Nabi berjuang 23 tahun, kita juga perlu berjuang. Tuan-tuan mungkin ada masa 3 tahun lagi ke depan, 10 tahun yang pensyarah-pensyarah buat kajian macam mana kita nak menghasilkan lebih banyak lagi sumber daripada negara ini, tak perlu import daripada sumber yang tak pasti, kerana itu adalah satu pelajaran daripada halaman 107 pada hari ini. Allah, la ilaha illallah. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Harrama, iaitu melarang ataupun mengharamkan.
berulang 83 kali disebut di dalam al-Quran, dan kita perhatikan tadi berada pada ayat yang ketiga. Bila ada pengharaman ini, ya, ia adalah sebagai kayu ukur had. Yes, Ya, ada had. Ini boleh, ini tak boleh. Dan kalau kita belajar matematik, Ustaz ni dulu saya belajar matematik, dia ada calculus. Ini istilah teknikal sikit. Kalau kita ada satu atas P, 1 over P, dia tak boleh selesai masalah itu kecuali kita ada limit. Limit itu had. Itu dalam matematik, dalam engineering. Jadi dalam hidup kita ini, kalau kita ada haram dan halal, ada had dalam hidup kita, bukan sekadar had itu potong tangan saja, hudud, tapi hadnya menjaga makanan ini, itu tandanya bahawa kita dibekalkan peraturan untuk selesai masalah. Matematik tak dapat selesai, 1 over P tak tahu apa maksud. Tapi bila ada limit P mendekati 1 contohnya, ini teknikal sikit Ustaz ya. Jadi ada jawapan 1. Dan kalau dalam kehidupan kita ada masalah, kita jaga peraturan had ini, insya-Allah kita akan sentiasa dapat solusi daripada langit, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Dan hari ini kita nak melihat tentang sifat-sifat huruf. Hari ini kita nak melihat sifat lazimah. Yang seterusnya iaitulah huraian sifat lazimah, iaitu isti'la, maksud dia suara tinggi tebal, dan juga sifat istifal, suara rendah nipis. Contohnya wama, kalau isti'la, wama uhilla li ghairillah, maksudnya huruf ghain terlibat kat situ, huruf isti'la. Kalau huruf istifal, yas'alunaka madza uhilla, huruf lam kat situ, uhilla, kan. Ada beberapa contoh kat situ, antaranya kan wa tastaqsimu, huruf qaf kat situ, kan. Dan ada beberapa contoh lagi, insya-Allah kita akan sentuh secara mendalam sifat ataupun huruf-huruf yang bersifat dengan sifat isti'la dan juga istifal ini, untuk kita latih lagi huruf-huruf ini. Kalau huruf isti'la tu antaranya ada 7 sah. 7 huruf isti'la yang tebal, terangkat lidah kita, suara tinggi tebal. Istifal suara rendah dan nipis. Itulah antara perkongsian tajwid kita, sifat isti'la dan juga sifat istifal. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله والحمد لله رب العالمين.